Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذو بكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبه رواه الترمذي. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal. Pada malam ini saya dapat sama-sama dengan sekalian tuan-tuan, puan-puan di dalam surau ini, sempena kita memperingati akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah insan ini? Siapakah insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga namanya ada di dalam Al-Quran, sehingga menjadi penyelamat bagi umat di yaumul akhirah, sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikut akannya. Siapakah insan ini? Apakah kita mengenali akan insan ini? Apakah kita benar-benar mengenali akan insan yang akan menyelamat kita di yaumul akhirah? Seperti mana kita mengenali ibu-ibu dan bapa-bapa kita? Apakah kita mengenali insan ini lebih kita mengenalinya seperti kita telah mengenali sahabat-sahabat kita dan kawan-kawan kita? Ataupun kita hanya sekadar mengenali insan ini seperti mana kita mengenali orang yang tidak rapat dengan kita? Inilah yang dikatakan Al-Mustafa, insan yang terlalu istimewa, sehingga Allah firman dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yahbibkum Allah. Allah sebut lagi dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah, malaikat berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu amalan, masya-Allah, satu ibadat yang mana siapa-siapa yang mengerjakannya ia beserta dengan Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertama sekali kita harus bersyukur dan wajib kita bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam golongan, dalam satu zaman yang akhir, pada umat Nabi yang terakhir, pada umat Nabi yang menjadi pelengkap bagi sekalian anbiya illah, bagi umat, pada insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang dilahirkan yang mana Masya Allah, ya Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak diutuskan oleh Muhammad akan engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Insan inilah Masya Allah, Masya Allah, ketaajuban yang ada pada dirinya, ketaajuban yang ada pada sifat-sifatnya yang tidak ada pada insan lain. Masya Allah, sehingga kan tidak ada insan yang orang kafir menyelidiki akan tubuh badannya. Tidak ada satu manusia pun yang mana orang Yahudi dan Nasara mengkaji akan tubuh dan sifat-sifatnya, melainkan insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita Allah pilih berada pada zaman ini, walaupun zaman ini zaman fitnah, dan Nabi berbangga dengan kita. Aku bangga dia. Aku bangga dengan umatku pada satu zaman, pada zaman yang akhir, zaman yang akan datang. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah bersama-sama dengan aku. Tetapi mereka beriman dengan aku. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi puji kita. Nabi puji kita dan Nabi bangga dengan kita. Dan pada malam ini kita menunjukkan perasaan terima kasih kita kepada Allah dan Rasul, dan kita berterima kasih kepada Allah dan Rasul. Kita berterima kasih kepada Allah dan Rasul kerana kita dipilih menjadi umat kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi kebanggaan dan kegembiraan pada insan, pada hati insan yang bernama Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia dilahirkan, maka terpadam api berhala Majusi yang ia tidak pernah terpadam puluhan tahun. Allah tunjukkan tentang kehebatan insan ini. Maka tatkala api itu padam, maka pendeta Yahudi yang mengatakan, Nabi umat akhir zaman telah lahir. Muhammad telah lahir. Muhammad telah lahir. Muhammad telah lahir. Di dalam kitab Barzanji disebutkan oleh ulama tentang kehebatan, keistimewaan insan yang bernama Muhammad. Disebut oleh ulama, Masya Allah, tanah Makkah yang tandus, pokok-pokok yang tidak bermaya, mendengar khabar berita bahawa manusia ataupun insan yang bernama Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan, mereka terlalu gembira. Seolah-olah tumbuh-tumbuhan ini mekar berkembang. Matahari mula bersemangat untuk memancarkan cahayanya. Dan bulan seolah-olah ketawa riang. Ini yang diibaratkan oleh ulama. Kegembiraan seluruh makhluk menjadi rahmat pada sekalian alam. Apabila disebut kata al-alam,
iaitu barang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat dan kita dengar, masya-Allah, qasidah yang didendangkan oleh anak-anak kita, oleh sahabat-sahabat kita, menyatakan, menyebut kepada kita tentang masya-Allah sifat-sifat, menyatakan tentang kegembiraan umat dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menyatakan dan mensifatkan insan yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini kasyams. Ada yang mengibarahkan seperti qamar, bagaikan matahari dan bagaikan bulan. Kenapakah dia istilah seperti matahari dan bulan? Kerana semua manusia dan makhluk Allah memerlukan matahari. Jika mana pada kajian saintifiknya, kalaulah kita tidak ada matahari, manusia akan berada dalam keadaan yang tidak sihat. Bulan, sebab itu apabila bulan ini berada di atas langit, kita melihatkan dan menunjukkan satu ketaajuban, kecantikan pada alam. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya pergi jauh, setakat mana yang saya boleh pergi, kita kenal siapa insan ini. Insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh badannya hebat, bibirnya merah bak delima, tuan-tuan. Wajahnya terlalu cantik bagaikan bulan. Tubuhnya tidak kurus dan tidak gemuk. Rambutnya ikal mayang. Masya Allah. Bentuk dadanya bidang, tuan-tuan. Siapa-siapa yang melihat akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan selesai masalahnya. Barang siapa yang telah menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai masalahnya. Orang yang sedang marah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luluh tubuh mereka ini. Ini kehebatan insan yang kita raikan. Walaupun ia telah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi Allah muliakan insan ini. Allah muliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita meraihkan dan sallu ala Nabi, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Allah berikan kepada kita, masya-Allah, seorang insan yang terlalu baik. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi yang telah menganut berbagai agama, dan akhirnya ia membaca akan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang pada akhir zaman insan ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi, tuan-tuan, cari siapa insan ini. Malangnya kita tidak seperti mana Salman Al-Farisi. Kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dekat. Tetapi Salman Al-Farisi, tuan-tuan, bukan daripada kalangan orang Islam. Dia cari Nabi kita Muhammad, dan dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir, mengembara daripada satu negeri ke satu negeri, mencari akan insan ini. Akhirnya ia berada dalam satu tempat. Tiba-tiba lalu seorang pemuda, masya Allah. Lalu seorang pemuda pada ketika Salman Al-Farisi, kalau tidak silap saya, berada di dalam satu
satu tempat perkuburan. Masya Allah, Salman Al-Farisi tiba-tiba, Masya Allah, terlihat satu pemuda yang terlalu cantik. Melihat satu susuk tubuh yang terlalu cantik. Melihat satu susuk tubuh, bentuk badan dan wajah yang terlalu cantik. Pada ketika itu Salman Al-Farisi mengatakan bahawa inilah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehendak Allah dan hidayah daripada Allah, pada ketika itu Salman Al-Farisi melihat akan tanda khataman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman Al-Farisi memeluk akan tubuh itu, tuan-tuan. Salman Al-Farisi terus pergi kepada insan ini, terus pergi kepada susuk tubuh ini dan memeluk akan insan ini. Lalu ia bertanya kepada insan ini, adakah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ya, bahawa aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Apa kata Salman Al-Farisi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan, orang yang asalnya kafir, mereka terlalu ingin bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita Islam yang puluhan tahun. Saya telah Islam 47 tahun. Apakah dalam diri saya sangat-sangat ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana gambaran yang disebutkan di dalam hadis. Insan ini terlalu elok, insan ini terlalu hebat, sehingga kan Masya Allah, apa barang yang digunakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mana ia tidak digunakan lagi, mereka merasakan bahawa mereka telah disia-siakan. Bagaimana sebatang pokok boleh sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang mukjizat dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah mengatakan bahawa Muhammad ibn Abdullah adalah Al-Amin, adalah orang yang benar. Tapi mereka tidak membenarkan apa yang Al-Amin bawa. Mereka tidak membenarkan apa yang orang yang benar bawa. Al-Amin adalah orang yang benar. Bagaimana mereka meletakkan Rasulullah sebagai Al-Amin? Iaitu Rasulullah telah dipilih untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Makna satu penganugerahan yang besar ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat suatu Nabi di Makkah Al-Mukarramah dan sampai Nabi di Madinatul Munawwarah? Tuan-tuan, yang pertama sekali, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mantapkan akidah umat Islam, dia mantapkan akidah dan menyeru ke arah manusia kepada membetulkan akidah, bukan memantapkan akidah tetapi menyucikan akidah. Yang mana orang-orang yang asalnya jahiliyah, Nabi seru supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi larang manusia pada ketika itu menyembah Lata dan Uzza. Dan Nabi seru supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa. Allah itu betul. Agama Allah itu betul. Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah Islam puluhan tahun, tapi kadang-kala kita mensyirikkan Allah. Kita tak percaya agama Allah itu betul. Kita percaya sudut sembahyang, tetapi kita tak percaya pada benda-benda yang lain. Kita lihat bagaimana terjadi pada sahabat-sahabat. Bilal bin Rabah, semua orang tahu tentang cerita Bilal bin Rabah. Bagaimana ia Islam. Dia seorang hamba. Dia bukan tokeh, tuan-tuan. Dia bukan orang kaya. Dia seorang hamba, seorang khadam. Tapi setelah ia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dia terima bulat-bulat. Dia tinggal segala kekafiran. Hatta dia tak nak ikut apa yang telah diikut agama ataupun ajaran sebelumnya. Dia tak ikut ajaran sebelumnya. Dia ambil Islam seluruhnya. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min." Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai agama, sebagai ad-dinnya, sebagai tata cara hidupnya, maka Allah tidak akan terima sekali-kali amalan tersebut. Tuan-tuan, kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Kita tidak pernah dapat ujian macam Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, kalau kita duduk tempat Bilal bin Rabah, apakah kita boleh mempertahankan iman kita? Tuan-tuan, Bilal bin Rabah dijemur di tengah padang pasir yang panas. Dihimpap dengan batu, tuan-tuan. Abu Jahal dan Abu Lahab suruh keluar daripada Islam. Bilal kata tidak. Ahadun, 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 kata Bilal. Abu Jahal dan Abu Lahab kata kepada Bilal, dia pukulnya badan Bilal bin Rabah. Sehingga kan Bilal bin Rabah ini hancur, tuan-tuan. Bilal badan bin Rabah ini nampak, Masya Allah, setiap sebatan yang disebat pada tubuh Bilal bin Rabah, maka terlihat daging-daging pada tubuh Bilal bin Rabah. Terlihat kulit pada belakang Bilal bin Rabah koyak, tuan-tuan. Terlihat putih-putih daging dan merah-merah darah yang menitik pada tubuh Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, kalaulah Bilal bin Rabah hidup pada zaman ini, kita nak tanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, bagaimana engkau boleh mempertahankan iman kau walaupun kau diseksa oleh Abu Lahab? Macam mana Bilal bin Rabah dapat kekuatan ini? Tuan-tuan, kita gadaikan agama kita baru mendapat tetangan daripada keluarga kita sendiri. Keluarga kita membenci kita, kita tak mau amal Islam dan kita tinggalkan Islam. Kita hendak beramal dengan Islam, keluarga kita menentang kita terang-terangan. Kita kalah dengan ibu dan bapa kita. Kita kalah dengan makcik-makcik kita. Kita kalah dengan anak-anak kita. Tetapi tuan-tuan, tubuh Bilal bin Rabah, tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala bagi kita kesempatan tengok tubuh Bilal bin Rabah, tapi kita tak ada kesempatan, kita tak duduk zaman Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, kita pegang, kalau ada kesempatan Allah bagi kita kesempatan rezeki, tapi tak dapat, tuan-tuan. Dapat zaman Bilal bin Rabah dah lalu dah. Pegang belakang tubuh Bilal bin Rabah, tuan-tuan, tak rata macam tubuh kita, tuan-tuan. Kita pegang tubuh Bilal bin Rabah belakang bekas paluan dan pukulan Abu Lahab dan Abu Jahal, tak rata tubuh Bilal bin Rabah. Kenapa tidak rata? Sebab ia mempertahankan agama. Lidahnya mengatakan ahadun, ahad, Allah Esa, Allah Esa, aku tidak akan kembali kepada agama sebelum ini, iaitu menyembah berhala, Lata dan Uzza ataupun sebagainya, dan aku yakin dengan Islam. Ini kehebatan iman dan Islam. Maka Rasulullah seru semua orang tauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, malam ini saya ajak tuan-tuan kita syahadat 3 kali. Supaya apa? Supaya kita dapat tajdidkan syahadat kita.
dan kita semua sebagai saksi, iaitu tiap-tiap yang ada di dalam surau ini menjadi saksi di antara kita bahawa kita bersyahadat, iaitu mengaku bahawa aku naik saksi tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat uluhiyah, iaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu utusan Allah, dan kita menyatakan perkara ini kerana menyatakan keimanan kita kepada Allah. Besok jika mana di akhirat kita ada saksi, kita ada penyaksian. Tuan-tuan telah menyaksikan syahadat saya menyaksikan syahadat tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan, pada malam ini saya ajak tuan-tuan bersyahadat seolah-olah kita berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua seolah-olah berada di Madinatul Munawwarah, menyaksikan, menyatakan syahadah kita di hadapan insan ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala meredai kita dan merahmati kita dan memberikan kita kasih sayangnya, insya-Allah taala. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tuan-tuan, tajdidkan iman ini, tajdidkan syahadah ini disuruh oleh ulama. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita semayang sunat hifzul iman ma'al awabin, supaya iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mensucikan akidah sekalian umat yang ada pada zaman itu. Kemudian apa yang Nabi buat? Maka Nabi menebarkan kasih sayang kepada sekalian manusia. Nabi tebarkan kasih sayang kepada sekalian manusia. Sebab itu apabila seseorang itu telah mengucapkan syahadah, tidak kira warna kulit, tidak kira daripada keturunan mana, tidak kira dari bangsa mana, tidak kira sebesar mana pangkatnya, maka mereka adalah saudara kita. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada rasa kebencian di antara kita. Inilah kehebatan Islam itu sendiri. Apabila seseorang yang telah mengucap syahadah, apabila seseorang yang telah mensucikan akidahnya tidak syirik kepada Allah, dia ambil Islam, maka ketika itu diperintahkan kepada kita supaya kita menebarkan kasih sayang. Kita tebarkan kasih sayang sesama orang Islam. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ia kasih akan saudaranya seperti mana ia kasih akan dirinya sendiri. Maka perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan kasih sayang. Perjalanan kasih sayang. Nabi kasih kepada orang tua-tua, Nabi menghormati orang tua-tua, dan Nabi kasih kepada kanak-kanak, anak-anak muda,
dan yang seangkatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadikan ia sahabat. Sebab itu tuan-tuan, semua orang nak pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tangan Nabi itu penuh dengan kasih sayang. Tangan Nabi itu penuh dengan kasih sayang. Tangan Nabi penuh dengan rasa kasihan. Bagaimana Masya Allah Zaid bin Harith, kanak-kanak yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kanak-kanak yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kanak-kanak yang untung. Kerana Rasulullah ini sayang dengan kanak-kanak. Sebab itu sifat bagi Nabi adalah sifat mereka yang kasih dengan budak-budak. Tuan-tuan, kalau kita bencikan budak-budak, kita bencikan kanak-kanak, kita tidak ada sifat, kita tidak ada mengikut akan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kanak-kanak, Nabi sayang budak-budak, Nabi menghormati orang yang lebih tua daripadanya, dan Nabi menyayangi akan sekalian sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasa kita ni orang yang paling hina pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada perasaan benci lagi. Kita bergaduh dengan adik-beradik kita. Kita bergaduh dengan orang yang satu surau kita. Atau dalam satu kampung ini pun ada permusuhan di antara kita. Kenapakah? Kerana kita tak nak ikut akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada sifat kasih kita. Sebab itu, kalau kita nak mendapat kasih sayang, kita kena keluarkan seluruh kasih sayang kita kepada sekalian manusia, maka kita akan dikasih oleh manusia. Tapi kalau kita tidak mengasihi sekalian manusia, macam mana kita berhak untuk mendapat kasih sayang? Sebab itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada sifat kasih sayang, dia tidak berhak disayangi. Tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan duduk di sebelah sahabat-sahabat kita? Saya tidak kenal tuan-tuan, dan tuan-tuan tak kenal saya. Saya kenal tuan-tuan melalui program-program dan majlis kuliah. Dan tuan-tuan kenal saya sebagai seorang yang bercakap berkenaan dengan agama di dalam kuliah-kuliah. Tapi apa perasaan tuan-tuan berada di sisi-sisi orang Islam yang lain? Apa perasaan tuan-tuan? Adakah perasaan tuan-tuan ada rasa kasih di antara sesama kita? Ataupun kita tidak ada perasaan di dalam kelompok orang Islam sendiri? Kita duduk ni di kalangan semua orang Islam, tak ada orang kafir. Tapi adakah tuan-tuan rasa kasih? Kita daripada keluarga lain, keturunan lain, tapi ada tak rasa kasih sayang? Ni orang perempuan yang di belakang, duduk sebelah-sebelah tuan-tuan perempuan semua, mak-mak semua, apa perasaan? Ataupun ada perasaan benci pada orang yang di sebelah kita? Tuan-tuan, Rasulullah tak ajar begitu. Manusia ni ada dua kelompok. Satu sebagai sasaran dakwah. Sasaran dakwah tidak ada sifat kebencian, tetapi sebagai sasaran dakwah kita. Yang kedua, iaitu kelompok sasaran mahabbah, iaitu kelompok yang dijadikan sebagai sahabat, yang di dalamnya tidak keluar daripada kepompong kasih sayang. Semua tempat, hatta makan, Rasulullah makan kongsi tuan-tuan. Sebab apa boleh kongsi? Boleh kongsi tamar ini. Kenapa boleh kongsi tuan-tuan? Sebab kasih.
Tuan-tuan, kita boleh kongsi tak makanan kita? Kita jangan pergi jauh, tuan-tuan. Tentang perjalanan perjuangan Rasulullah, peperangan Khandaq, peperangan Badar dan sebagainya. Perkara yang kecil sendiri, tuan-tuan, kadang-kadang kita makan, kita tak ingat orang lain. Kita makan, tuan-tuan, kita tak ingat orang lain. Tuan-tuan, kalau setiap kali tuan-tuan makan, tuan-tuan ingat orang lain, Masya Allah, iman tuan-tuan tinggi sangat dah. Tapi kalau tuan-tuan makan, tuan-tuan hanya ingat tembolok dan perut tuan-tuan. Pada ketika itu, cara kita sama macam Arab jahiliah. Apa yang Nabi tak tunjukkan kasih sayang? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah balik, Rasulullah akan pegang tangan anaknya Fatimah Az-Zahra. Tuan-tuan, kita selalu tak pegang tangan anak kita dan pegang tangan isteri kita. Kita selalu tak peluk anak-anak kita. Saya bercakap dengan ayah-ayah ini. Dalam sebulan berapa kali tuan-tuan peluk anak tuan-tuan? Dalam sebulan berapa kali tuan-tuan peluk anak tuan-tuan? Dalam sebulan berapa kali tuan-tuan cium anak tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat. Kenapakah Rasulullah diingat sampai sekarang? Sebab kasih Nabi Muhammad kepada kita. Kita kalau sayangkan seseorang, kita akan ingat dia, kita takkan boleh lupa dia. Tapi orang yang kita tak berapa kasih, orang yang kita tak berapa sayang, kita takkan ingat dia dan kita takkan pedulikan dia. Orang yang kita benci, kita tidak akan ingat dia. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, Nabi ajar kita dan bentuk kita menjadi umat yang terbaik. Ini Rasulullah. Tuan-tuan, sebab itu apabila ketika peristiwa hijrah berlaku, yakni hijrah yang wajib. Hijrah wajib, tuan-tuan. Apabila umat Islam telah sampai ke Madinatul Munawwarah, Rasulullah dan Abu Bakar tak sampai. Kita bacakan sejarah hijrah dan tuan-tuan pernah dengar daripada mulut murabbi kita, ustaz-ustaz kita, bagaimana peristiwa Rasulullah di Gua Thur. Tuan-tuan pergi Makkahul Mukarramah, tuan-tuan panjat Gua Thur. Nak naik tuan-tuan 1 jam 45 minit. Gua Thur ni tuan-tuan, Masya Allah, yang Nabi masuk itu Nabi merangkak, tuan-tuan. Bukan hak yang kita masuk, hak yang pintu macam curve tu, tak. Daripada belakang Nabi masuk. Nak bangun tak boleh. Pada ketika itu, Masya Allah, bukan ada lampu dan sebagainya, dalam keadaan yang terlalu gelap. Yang bersama dengan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tengok. Kita buka sikit cerita Gua Thur ini. Rasulullah kepenatan, tuan-tuan. Kita ada tak sampaikan Islam, lari sampai penat. Apa penat kita dalam mengamalkan Islam? Hatta kita nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak mampu. Tuan-tuan, apa sunnah yang kita amalkan yang tuan-tuan boleh bangga dan saya boleh bangga? Apa sunnah yang kita amalkan yang saya boleh bangga dan tuan-tuan boleh bangga? Aku sayang Nabi dan aku nak ikut Nabi. Apa yang kita boleh bangga, kita dah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kita kena tanya diri kita, apa sunnah yang aku boleh banggakan dalam diri aku, yang aku boleh mengatakan, ya Rasulullah, aku sayang kau ya Rasulullah. Kalau Rasulullah tanya kat kita, kau kata kau sayang aku, tapi apa yang kau ikut aku?
pada pakaiannya, pada jalannya, pada budi pekerti. Adakah kita sayang sangat kat semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kita tengok bagaimana sayangnya Abu Bakar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah kepenatan, Rasulullah tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Kaki Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, kena gigit dengan binatang yang berbisa. Tuan-tuan, kalau kena gigit dengan kala jengking ni, tuan-tuan, kala jengking gunung ni tak boleh cakap. Tuan-tuan hak biasa panjat gunung, kala jengking gunung ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, sakit dia, tak boleh nak cakap. Sayyidina Abu Bakar dia tak bergerak, tuan-tuan. Ni duduk bersila ni, tuan-tuan, Rasulullah atas kepala Rasulullah ni duduk atas peha Sayyidina Abu Bakar. Kepala Rasulullah atas peha Sayyidina Abu Bakar. Kaki Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, dah bengkak sakit sangat. Kala jengking gigit ni, tuan-tuan, ni kaki dah sakit ni, tuan-tuan. Kalau kena gigitan jengking gunung ni, tuan-tuan, kala jengking gunung ni, tuan-tuan, dia bukan jadi bengkak lagi, dia akan jadi hitam, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, dia tak gerak. Dia tak gerak, tuan-tuan. Dia tak bergerak. Dia pun tak, pun tak. Punya sakitnya gigitan ini, tuan-tuan, menitis air mata Sayyidina Abu Bakar, menitis air mata Sayyidina Abu Bakar. Keluar air mata dia, tuan-tuan, keluar tit, jatuh pada pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun Nabi. Nabi bangun, Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih sebab kau kena tinggalkan keluarga engkau? Kau kena tinggalkan Makkah ini? Sayyidina Abu Bakar kata, tak ya Rasulullah, kaki aku kena gigit binatang yang berbisa. Maka Rasulullah kata, kenapa kau tak bangunkan aku? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku tengok tubuh engkau, aku tengok muka engkau ya Rasulullah, aku tengok wajah kau penat sangat. Penat sangat. Aku tak sampai hati ya Muhammad nak gerakkan kau walaupun aku dalam kesakitan. Macam tu lah. Rasulullah, tuan-tuan, doakan Sayyidina Abu Bakar sembuh. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, dalam kita beramal dengan Islam, kita tempuh tak benda ni? Kita tak tempuh, tuan-tuan. Maka nak menunjukkan tentang lemahnya kita, Masya Allah, 0.1 ujian pun kita tak boleh nak tempuh daripada ujian yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah. Ni yang kita nak banggakan diri kita sangat. Tuan-tuan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sucikan akidah, Rasulullah tebarkan kasih sayang, apa yang Rasulullah buat di Madinatul Munawwarah, iaitu Rasulullah memantapkan akidah umat Islam dan memantapkan kasih sayang umat Islam. Pada ketika Rasulullah di Madinatul Munawwarah, ketika itu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita tak boleh lawan, tuan-tuan. Sebab itu pertama sekali apabila perjalanan peristiwa hijrah itu berlaku, Rasulullah buat masjid.
Kerana di situlah tempat untuk mewujudkan kekuatan kerohanian. Akidah yang telah ada, tetapi bila tidak ada tarbiyah, maka akidah itu dia akan lemah. Iman kita jadi lemah. Sebab itu bila kita selalu datang ke masjid, kita dah selalu datang ke surau-surau yang ada tarbiyah. Zaman Rasulullah yang mentarbiyah sekalian umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kena cari go. Selalu kita diingatkan. Rasulullah selalu ingatkan sahabat-sahabat dengan hadis, dengan Al-Quran. Maka sahabat-sahabat tuan-tuan, iman jadi kuat. Mereka bangga dengan Islam. Ni sahabat-sahabat. Rasulullah memantapkan akidah dan memantapkan kasih sayang. Macam mana nak memantapkan akidah dan kasih sayang? Apa yang Nabi buat? Satu dengan jalan ilmu. Nabi tekankan ilmu dan takwa. Nabi tekan ilmu. Nabi tekan takwa. Kemudian apa lagi Nabi tekan kepada umat Islam dan sahabat-sahabat? Iaitu ibadat dan amal salah. Pagi-pagi lagi Nabi tanya, tuan-tuan tengok sahabat tuan. Nabi tanya, siapa dah sedekah pagi ni? Semua sahabat angkat tangan. Semua berebut nak buat amal soleh. Siapa semayang malam? Semua angkat tangan. Siapa ziarah orang sakit? Semua angkat tangan. Nampak tuan-tuan? Kita tengok kita hari ni, apa yang kita dah buat. Kalaulah Rasulullah tanya kat kita, Masya Allah, boleh tak kita jawab tuan-tuan? Kalaulah Rasulullah hidup pada zaman sekarang dan Rasulullah tanya, siapa semayang malam? Berani nak angkat tangan tak? Tak boleh angkat tangan kita tuan-tuan. Kita pakat semua lari. Ini yang Rasulullah tekankan, amal saleh, ibadat tuan-tuan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut apa Nabi buat. Sampai orang tanya kepada orang Yahudi, orang Nasara, dia tanya, mana Muhammad? Orang tunjuk Abu Bakar. Tu Nabi Muhammad macam tu. Siapa tu? Abu Bakar. Sebab apa Nabi Muhammad buat, Sayyidina Abu Bakar ikut. Kalau kita tanya, mana umat Muhammad? Boleh nak tunjuk mana umat Muhammad? Ni umat Muhammad macam Hindu pun ada. Umat Muhammad macam Korea pun ada. Umat Muhammad macam Bangla pun ada. Umat Muhammad macam Cina pun ada. Macam mana? Agak-agak tuan-tuan, Nabi Muhammad besok kenal tak kita ni? Ni kat Padang Mahsyar besok ni, agak-agak Nabi kenal kita tak? Kalau macam ni lah kita, kenal tak Nabi Muhammad? Suatu di Padang Mahsyar, besok kita akan panggil, Ya Rasulullah, syafaatkan aku. Ya Rasulullah. Nabi buat tak pandang. Hang siapa? Tak kenal, Nabi tak kenal. Takut Nabi tak kenal kita. Takut Nabi tak pandang ada. Disebabkan kita dalam hidup kita tidak mau beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak amal sunnah. Malam ni orang perempuan saya seru satu benda. Tiap-tiap hari minta maaf dengan suami. Amal yang tu cukup lah. Pasal apa pula ustaz? Ustaz suruh amal yang tu.
Orang perempuan ni dia buat sekali yang wajib, dia dapat redha suami ahli syurga. Ustaz lain dia suruh buat lain. Saya suruh buat yang tu. Besok, mula daripada besok, tiap-tiap pagi jumpa suami kita, salam, bang, saya minta maaf. Abang pun cakap, ni belum hari raya lagi. Nak mati bukan kira hari raya, bang. Nak mati besok pun mati, bang. Saat lagi pun boleh mati, ya, bang. Minta maaf. Pasal apa hang minta maaf? Saya, bang, banyak tak ikut cakap abang. Saya pernah rasa tak puas hati dengan abang bila abang minta air teh 4 kali sehari. Dari dulu, kini dan selama-lamanya abang duk minta teh. Mencur hobi, mencur teh. Kadang-kadang, bang, jadi tak redha pun ada. Bila tak redha dalam hati kita pada ketika itu, Masya Allah, kita isteri yang di dalam laknat Allah. Minta maaf. Minta maaf. Amal yang tu cukup dah. Kemudian buat perkara yang wajib, buat perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal, cari redha suami. Insya-Allah ahlul jannah. Tak mau ke kita masuk syurga? Orang perempuan mau ke masuk syurga? Tak mau. Amalkan sunnah itu. Orang laki-laki amalkan sunnah kasih sayang. Suruh amal pakai serban ni minta mau ni memang jenis kepala batu punya. Payah ustaz pakai serban ni, satgi orang suruh jadi imam mampu kerah itu ustaz. Memang bismillah tak bunyi punya. Kerah saya kerah itu lah ustaz. Oi kata. Amalkan sunnah kasih sayang. Macam mana sunnah kasih sayang? Tuan-tuan peluk isteri tuan-tuan. Tuan-tuan peluk anak tuan-tuan. Tuan-tuan jaga isteri tuan-tuan seperti mana tuan-tuan jaga diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau tuan-tuan masuk neraka Allah, tuan-tuan jaga isteri tuan-tuan daripada masuk neraka Allah. Tuan-tuan jaga anak tuan-tuan daripada masuk neraka Allah. Tuan-tuan kena amalkan sunnah kasih sayang. Pegang tangan isteri kita. Timah. Sudah-sudahlah tu pakai tudung 3 segi. Abang sayang kat Timah. Pasal apa abang sayang pula? Nak nikah lain lah. Dia kalau kita cakap macam tu, dia tembak kau lain lah. Dah, abang sayang kat Timah supaya Timah ni tak masuk dalam neraka Allah. Besok cair hang ni macam biji timah. Tegur isteri kita, dah lah tu, labuhkan tudung hang tu. Keluar rumah janganlah pakai gencu-gencu ni, lencu-lencu ni, tak payahlah. Nak bagi merah-merah bibir tak payahlah. Cukuplah. Dulu muda-muda dah pakai dah gencu-gencu ni. Celak-celak jangan pakailah. Pasal apa bang? Tak boleh kan pakai celak? Kalau kecantikan hang tu orang lain nampak, aku berdosa. Aku jadi suami dayus. Orang puji hang, cantiklah bini dia. Pipi putih lah. Ada apa benda ni? Ni apa? Dah ni. Oh, macam pauh di layang. Orang puji isteri kita, maka kita dayus, tuan-tuan. Ad-dayus la yadkhul jannah. Tuan-tuan, apa ramai orang laki-laki yang bukan mahram telah puji isteri kita. Cantik sekarang. Mata lah tuan-tuan.
Macam anak patung, baby doll. Tu kemarin kita sebut dalam kuliah kita. Memanglah kenduri kahwin tak ada pelamin. Orang ni kadang-kadang dia dengar kuliah kita luruh bendui, tu tak luruh bendui. Mereka kata bodoh maka. Luruh bendui ni macam ni. Kita sebut pelamin tu haram, dia pegang pelamin lah. Dia tak pegang bini dia. Bibir pakai gencu merah lah. Ni baju ni ketat ni, Masya Allah. Macam tu. Tak haram tuan. Ha? Isteri kita, isteri pengantin pakai baju nampak Bukit Uhud ni tak haram tuan. Tuan-tuan, saya tak mau cakap, saya cakap lagi ni ada live, ada rakaman ni. Saya cakap lagi orang tembak saya lagi. Isteri sahabat kita pakai baju nampak Bukit Uhud jelas tuan-tuan. Tu segala bentuk pungkok semua cukup nampak. Haram ke tak haram tuan-tuan? Setiap majlis yang ada perkara yang haram boleh pergi tak? Ni pasal apa sengak ni? Pakat pergi semua ke ni? Kita tak boleh ke jadi Bilal bin Rabah? Tinggal dah segala jahiliah. Tak kira lah kamu siapa. Tinggal. Tapi tak boleh tuan-tuan. Macam Bilal bin Rabah, macam Abu Bakar, macam Sayyidina Umar. Tak boleh tuan-tuan. Kita akan kata nanti apa kata orang. Kalau macam tu, umat Islam zaman dulu tak membangun. Sayyidina Umar nak masuk Islam. Sayyidina Umar kata, besok apa kata orang, aku masuk Islam. Boleh tuan-tuan. Sebab itu Abu Jahal dan Abu Lahab minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu masa kami sembah Allah, satu masa kamu kena sembah Lata dan Uzza. Turun ayat lakum dinukum. Takkan tak baca lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Tak boleh campur. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum muslimun. Tak boleh campur. Batil tetap batil, hak tetap hak. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekejap lagi saya berhenti insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah kerana memuliakan akhlak. Pertama, kita kena jaga akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak kita dengan Rasulullah tuan-tuan? Kita kena beriman dengan Nabi dan ikut apa yang Nabi bawa, membenarkan apa yang Nabi bawa dan ikut apa yang Nabi bawa. Insya-Allah tuan-tuan, azam malam ni insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Tazam tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita mati tak tahu siapa boleh tolong kita. Anak kita tak boleh tolong kita tuan-tuan. Kawan-kawan kita tak boleh tolong kita. Dia boleh tolong kita bubuh dalam liang lahat. Lepas sampai kita dekat liang lahat, dia tinggal. Dia tak mai dah tuan-tuan. Dia tak mai tuan-tuan. Kita tinggalkan mak kita dalam liang lahat. Kita pergi tengok mak kita berapa kali setahun tuan-tuan. Berapa kali setahun? Sekali ya. Raya puasa tuan-tuan. Kemudian dah lah, tergeraklah hati tu nak pergi raya haji. Hari lain kita tak pergi. Nampak? Kita besok pun macam tu juga. Ini akhlak dia dengan Rasulullah. Akhlak kita dengan Allah. Sucikan akidah. Segala perkara-perkara yang syirik, tinggal. Semua perkara syirik, tinggal. Tinggal tuan-tuan. Sebab itu saya nak pesan. Zaman kita ni zaman akhir. Zaman balik kepada zaman jahiliah. Semua ada sihir dan sebagainya. Bagaimana nak elak perkara-perkara ni? Tuan-tuan, jangan lucut dalam tubuh tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan.
air semayang. Sebab Nabi sebut orang yang berada dalam wuduk dalam iringan malaikat. Jangan putus wuduk, tuan-tuan. Zaman kita ni kita dengar macam-macam. Masya Allah, orang perempuan kena pukau, tuan-tuan. Pergi bank kena pukau, tuan-tuan. Habis duit dalam ATM. Orang kedekut memang macam tu lah. Simpan. Datang ni orang pukau, bagi semua. Alhamdulillah. Dapat jugalah sedekah terpaksa nama dia. Kemudian akhlak kita dengan manusia, tuan-tuan kena ingat. Akhlak kita dengan seluruh makhluk Allah, sama ada makhluk itu binatang, makhluk itu manusia, makhluk itu tumbuh-tumbuhan. Dalam kitab tasawuf mendoakan umat Islam. Jangan lupa doa umat Islam, tuan. Tengok, orang sekarang dah tak nak doakan orang. Orang dulu, tuan-tuan, tiap-tiap pagi adanya tarhim. Tarhim, kita panggil tarhim kan? Kampung Aman ni ada tarhim ke tak? Kampung Aman dah tak ada dah, tak aman lah. Lepas itu tak aman, orang main pecah rumah. Pagi-pagi bila dia bangun, tuan-tuan, dia bukan buat apa, dia doa. Doa, tuan-tuan, pagi-pagi. Tak. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Begitu. Kita tidur tak? Maka Bilal dulu pukul 5 start kan? Start pukul 5. Habis tarhim, dia baca Quran pula. Kampung saya masih ada lagi baca Quran, tapi CD, tuan-tuan. Pak Bilal tidur. Dia pasang CD sampai masa waktu. Ni nama Bilal penipu. Akhir zaman macam tu lah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan kita pada bulan ini dan pada masa ini. Mudah-mudahan kita dapat kongsilah, tuan-tuan, apa yang kita perolehi pada malam ini, walaupun sedikit. Ilmu ni, tuan-tuan, dia tak perlu banyak. Zaman ini zaman Nabi sebut apa kata? Zaman Nabi sebut Al-Quran di kerongkong-kerongkong mereka. Apa dia Al-Quran di kerongkong-kerongkong mereka? Orang alim banyak sangat. Orang alim terlalu banyak. Tapi mereka ini tidak telan Al-Quran. Maksud kata tak telan Quran ni apa, tuan-tuan? Tak amal Al-Quran. Tak amal Quran. Zaman ni orang bijak ramai. Terlalu ramai orang bijak. Senang saja kajian kita. Berapa banyak sekolah hafiz sekarang? Banyak. Di tempat saya di Hulu Selangor, tuan-tuan, bukan di Selangor, Hulu. Saya ni duduk di Hulu. Kira orang hutan lah ni. Kita kadang-kadang cakap pun kadang tak lapik. Biasalah orang hutan kan. Duduk di Hulu Banat tu. Kan? Tuan-tuan, tahun 80 dulu sekolah kami yang satu. 2015 ni, tuan-tuan,
Sekolah tahfiz yang berdaftar ada 50 sekolah. Yang tu daftar. Hak tak daftar tuan. Hak daftar 50. Ni hak halal ni. Hak haram lagi banyak. Sekolah aku masuk hak haramnya tak daftar. Bak guru kita besar macam tu, kata jangan terlibat dengan mana-mana badan kerajaan. Saya tak betul, saya tak daftar. Tak daftar pun mengajar Quran juga. Daftar pun ajar Quran juga. Bukan Quran lain. Ada ke daftar Quran lain? Ada ke? Yang ni sebab daftar Quran dia lain. Macam kedai arak. Yang ni arak ada lesen. Yang ni arak tak ada lesen. Sama je tuan-tuan. Arak juga ada lesen pun haram, tak ada lesen pun daftar pun Quran, tak daftar pun Quran. Dia macam itulah. Islam ni bukan pada sisi manusia, tetapi pada sisi Allah. Ikut manusia sampai mampu takkan jadi apa. Macam ceritanya Luqman Ibn Hakim, jalan dengan anak dia, naik bawa seekor keldai. Luqman Ibn Hakim dan anak dia naik keldai. Orang keliling cakap, "Woi Luqman, bodoh ke hang ni? Keldai tu dah lah kecil dia dah. Naik dua orang, mampulah keldai." Luqman Ibn Hakim turun bagi anak dia naik. Luqman Ibn Hakim tarik. Orang cakap lagi. Orang cakap apa? "Woi, bodoh punya anak. Patut orang tua lah naik keldai. Anak tarik, tak ada adab punya anak." Nampak? Luqman Ibn Hakim naik, anak tarik. Sampai tengah jalan orang cakap lagi, "Apalah punya pok bidara anak. Bapak naik keldai, anak tarik." Dua-dua turun, tarik keldai, dua-dua tarik keldai. Orang kata lagi, "Bodoh, ada keldai tak mau naik." Maknanya kalau kita nak dengar cakap orang dalam amal Islam ini, takkan boleh amal Islam. Maknanya nak cakap ni bahawasanya kita kena buat yang berbetulan dengan agama. Apa aku buat ni betul tak dengan agama? Kalau betul dengan agama, buat. Yang ni salah, agama kata salah, Islam kata salah, jangan buat. Tuan-tuan, kita ni duduk zaman teruk dah. Tuan-tuan dengar cerita tak G25? G25 ni di antara firqah Mu'tazilah. Pasal apa? Apa dia firqah Mu'tazilah? Fahaman Mu'tazilah, aqidah Mu'tazilah, iaitu mereka yang berpegang dengan logik akal. Kita panggil liberal. Yang ni tak sesuai. Kalau khalwat dalam rumah, suka sama suka tak boleh tangkap. Sayyidina Umar dulu orang minum arak dalam rumah, Sayyidina Umar tak tangkap. Ui, ni JAKIM ni jangan bagi ada. Jangan bagi ada JAKIM, kena hapus JAKIM. Ni susah kan orang ni. Nak khalwat tak boleh, nak minum arak tak boleh, nak buat jahat tak boleh. Ini Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah di dalam kitab Tauhid, mereka mengatakan bahawa alam ini kekal. Alam ni jadi sendiri, tak ada orang yang jadikan. Nampak? Ni fahaman Mu'tazilah ataupun logik akal. Islam bukan logik akal. Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, pada malam ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau yang sudi jemput saya, yang bukan orang alim, bukan orang bijak, bukan orang pandai, bukan ustaz. Saya pun malu sebenarnya tuan-tuan nak cakap depan tuan-tuan ni. Tapi sebab dah duduk depan ni, kena cakap juga lah, nak buat macam mana. Jadi tuan-tuan saya kasih sekalian, sahabat-sahabat, kalau Rasulullah cakap, oh, Rasulullah kata nak masuk syurga dah, semua cakap nak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampai sahabat ni
Kalau ada sahabat, nama sahabat yang disebut tak masuk surga, nama dia Rasulullah tak sebut, dia menangis teresak-esak tuan-tuan. Kita sekarang Rasulullah tak ada tuan-tuan, tapi jalan-jalan untuk pergi syurga banyak. Jadi tuan-tuan, malam ni kita buka jalan untuk pergi syurga Allah. Apa dia tuan-tuan? InsyaAllah saya nak buat kutipan untuk surau ini. Bukan untuk surau saya, untuk surau ini. Mana tahu tuan-tuan kita bukan orang kaki semayang. Saya seronok mengajar di sini bukan sebab apa. Saya balik nostalgia saya tahun 80 dulu. Masa kami mengajar tahun 80 tahun 89, semua surau macam ni, yang mana dekon. Yang ni kira okey lagi, ni kipas tak bunyi. Kami dulu kipas bunyi tuan-tuan. Kipas ada bunyi. Dia laju sikit bunyi dia bunyi. Dia laju pula. Bila slow dia tak boleh laju. Tuan-tuan, jadi kita ni macam balik zaman dulu. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita nak lancarkan kutipan. Tapi saya nak target tuan-tuan. Saya nak kutipan malam ni InsyaAllah kita target sebanyak RM4,000. Saya nak tengoklah kita ni cinta tak dengan Nabi Muhammad SAW. Boleh tak dapat RM4,000? RM4,000 banyak sikit yang RM4,000 tuan-tuan. Kalau sebanyak ni orang ramai penuh surau macam ni, dapat RM4,000 sikit sangat. RM4,000 tu jumlah terlalu sikit. RM4,000 sekarang boleh apa Ustaz? RM4,000 anak darum tak boleh nak nikah. Boleh? Ada RM4,000 boleh kahwin tuan-tuan? Mana boleh kahwin? Hendak pula sebelah Kedah. Sebelah Kedah ni dia kira berapa relung bendang. Leceh betul. Padahal bukan cantik sangat pun. Dia kira bendang berapa relung. Dia kira yang tu masuk semua sekali. Mampus pengantin lelaki. Malam ni kita nak cari RM4,000 ni. Sebenarnya bukan pengurusi yang minta. Saya sendiri. Bukan sahabat kita. Sahabat kita dia tulis tolong lancarkan tabung program agama surau Kampung Aman. Tak tulis pun RM4,000. RM4,000 ni aku yang cakap. Nanti jangan salah kamu surau pula. InsyaAllah kita nak cari RM4,000. Yang lain malam ni kita buat kutipan. Kita lancarkan insyaAllah RM4,000. Kita cari RM4,000 dan insyaAllah kita lancarkan sekarang. Ayah belah perempuan, sebelum kita tutup ni ada orang kasih dah ni. Sambil-sambil insyaAllah mereka akan